Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Habibah binti Hapandi, bernombor metrik A1977047 daripada Fakulti Pengajian Islam Syariah. Pada hari ini saya akan membentangkan berkenaan tajuk hubungan anak dengan mertua dalam Islam. Baiklah, saya akan mulakan dengan berkahwin bermaksud menyatukan dua keluarga besar dengan latar belakang yang berbeza. Akidah Islam dan ilmu pemahaman hukum-hukum syarak akan menjadikan hubungan dua keluarga besar ini terjalin dengan harmoni dan saling mendukung, iaitu menyokong antara satu sama lain. Hubungan ini berlangsung hingga ke akhirat kelak ketika Allah Subhanahu wa taala meminta pertanggungjawaban pada setiap hamba-Nya. Ada disebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang pertama bermaksud, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan bermula dari diri yang satu, Adam, dan yang menjadikan daripada Adam itu pasangannya, yakni isterinya Hawa, dan juga membiakkan dari kedua-duanya zuriat keturunan lelaki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut namanya, serta peliharalah hubungan silaturahim kaum kerabat, kerana Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengawasi kamu. Jadi, bagaimana Islam mengaturkan hubungan silaturahim dan bagaimana pula syariat Islam mengatur hubungan menantu dan mertua? Jadi saya akan sertakan 4 jawapan, iaitu yang pertama, Islam memposisikan mertua sebagai ibu bapa kandung. Yang kedua, mertua dan menantu menjadi mahram perkahwinan kerana perkahwinan. Jadi jawapan saya yang ketiga, diharamkan berkahwin antara menantu dan mertua. Dan jawapan saya yang terakhir ialah menantu tidak wajib menafkahi mertuanya. Jadi daripada empat jawapan ini, saya akan cuba untuk menghuraikan satu persatu mengikut daripada empat jawapan tadi. Okey, saya kembali kepada jawapan yang pertama, iaitu Islam memposisikan mertua sebagai ibu bapa kandung. Saya akan huraikan di sini, ketika seseorang berkahwin ataupun setelah seseorang berkahwin, dia akan memiliki ibu bapa yang baru, iaitu kita sebut mertua. Mertua adalah orang paling dekat dengan kita selain keluarga kita sendiri. Mereka lah yang mengasuh dan merawat pasangan kita dari kecil sehingga dewasa, berkat redha dan doa restu mertua tadi jugalah perkahwinan kita dapat dilaksanakan dengan penuh keberkatan. Posisi mertua adalah seperti ibu bapa kandung. Bezanya mereka tidak mewarisi atau diwarisi, serta tidak ada ikatan perwalian antara menantu dan mertua. Sebagai pasangan, kita memiliki kewajipan untuk memelihara silaturahim antara mertua dan anaknya. Sedangkan sebagai menantu, kita juga berkewajipan untuk memuliakan mertua sebagaimana anaknya yang wajib memuliakan kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala ada berfirman dalam surah An-Nisa ayat 36, iaitu, dan hendaklah kamu beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu mensekutukan dia dengan sesuatu apa jua, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan jiran tetangga yang dekat dan jiran tetangga yang jauh dan rakan sejawat dan orang musafir yang terlantar dan juga hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang-orang yang sombong, takbur dan membangga-banggakan diri. Ayat yang saya baru sebutkan tadi, terjemahan ayat itu memberikan kita pemahaman bahawa wajib untuk kita menghormati orang tua, menyayangi mereka, menjaga kehormatan dan hartanya, serta mentaati perintah mertua tadi selama mana perintah tadi tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga tidak menghalang, kita memang tak boleh, kita sebagai pasangan tak boleh menghalang suami untuk berbakti kepada orang tuanya. Terdapat hadis yang menjelaskan perkara ini. Yang paling berhak hadis ini menyatakan sabda Rasulullah
yang paling berhak atas seorang wanita adalah suaminya. Yang paling berhak atas seorang suaminya ataupun seorang lelaki adalah ibunya. Hadis riwayat Tirmizi. Ketika anda memutuskan untuk berkahwin, ketika kita putuskan untuk kita berkahwin, ia bermaksud kita perlu bersedia menerima pasangan dan keluarganya. Redha dan murka kedua ibu bapa masing-masing sangat mempengaruhi keadaan suami isteri di dalam rumah tangga. Oleh kerana itu, pasangan yang baik adalah mereka yang menganjurkan pasangannya untuk sentiasa berbuat baik kepada orang tuanya. Dan saya teruskan dengan jawapan saya yang kedua, iaitu mertua dan menantu menjadi mahram kerana perkahwinan. Uraiannya ialah, secara bahasa mahram berasal dari perkataan harama. Dalam Kamus Al-Munawwir, perkataan mahramun berasal dari kata yahrumu haraman wa mahraman. Harama yahrumu haraman wa mahraman, yang bermaksud mencegah. Sedangkan kata mahramun sendiri membawa maksud haram atau terlarang. Secara istilah pula, mahram bermaksud semua orang yang haram dinikahi selama-lamanya atas sebab-sebab nasab penyusuan perkahwinan. Daripada Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari dan Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan yang dimaksudkan dengan mahram adalah setiap lelaki yang haram menikahinya selamanya disebabkan oleh faktor yang mubah lantaran kemuliaannya. Syekh Atha bin Abu Rushdah mengemukakan bahawa mahram adalah lelaki yang termasuk dalam kelompok muharim perempuan, yakni orang yang haram dinikahi perempuan berkenaan. Jadi berkenaan siapa saja mahram, Allah telah menjelaskannya di dalam ayat Al-Quran. Antaranya di dalam surah An-Nur ayat yang ke-31. Allah berfirman, dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali zahir daripadanya, dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami mereka atau bapa mereka atau bapa mertua mereka atau anak-anak mereka atau anak tiri mereka atau saudara-saudara mereka atau anak bagi saudara-saudara mereka yang lelaki atau anak bagi saudara-saudara mereka yang perempuan, atau perempuan-perempuan Islam atau hamba-hamba mereka atau orang gaji dari orang-orang lelaki yang telah tua dan tidak berkeinginan kepada perempuan, atau kanak-kanak yang belum mengerti lagi tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kaki untuk diketahui orang akan apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya. Imam Qurtubi dalam tafsirannya berkata, makna bu'ulatihinna adalah suami dan tuan bagi hamba wanita. Dari ayat-ayat ini dapat kita fahami bahawa termasuk mahram kerana dapat kita fahami bahawa yang termasuk mahram, daripada terjemahan ayat yang saya sebutkan tadi, dapat kita fahami bahawa yang termasuk mahram kerana perkahwinan adalah suami, bapa mertua yang mencakup bapa suami atau bapa dari ayah dan ibu suami, juga bapa-bapa di atas mereka, anak tiri yakni anak suami dari isteri lain, dan seterusnya, iaitu cucu tiri, baik cucu dari anak tiri lelaki ataupun perempuan, bapa tiri dan menantu lelaki suami, anak kandung. Jadi jawapan saya yang ketiga, diharamkan berkahwin antara menantu dan mertua. Huraiannya dijelaskan sebelumnya tadi dalam ayat. Kita fahami bahawa mertua dan menantu bermahram kerana pernikahan, disebabkan pernikahan. Jadi kerana itu hukum-hukum yang terkait dengan mahram terpakai ke atasnya, termasuk tentang pernikahan dengan mahram. Kerana itu haram hukumnya bagi menantu untuk berkahwin dengan mertua, dan perkara ini disepakati oleh para ulama. Bukti dalilnya jelas dalam surah An-Nisa ayat 22. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan janganlah kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang telah diperistiraikan oleh
bapa kamu kecuali apa yang telah berlaku pada masa yang lalu. Sesungguhnya perbuatan itu adalah satu perkara yang keji dan dibenci oleh Allah, serta menjadikan seburuk-buruk jalan yang dilalui dalam perkahwinan. Berdasarkan terjemahan ayat tersebut, Ibnu Kathir menyatakan ibu mertua menjadi mahram. Ibu mertua menjadi mahram cukup dengan berlangsungnya akad nikah ke atas anak perempuannya, baik sudah berhubung badan ataupun belum. Keharaman tersebut adalah mutlak dan bersifat kekal. Walaupun seorang lelaki telah menceraikan isterinya, tidak kisah sama ada isteri itu sudah disetubuhi ataupun belum, ataupun pasangannya sudah meninggal dunia, ibu atau bapa mertua tetap haram untuk berkahwin dengan menantunya. Tidak ada istilah bekas menantu ataupun istilah bekas mertua. Tak ada. Kerana mereka selamanya tetap dalam status, dalam hubungan menantu dan mertua. Dan bagi jawapan saya yang terakhir adalah menantu tidak wajib menafkahi mertuanya. Jadi huraian daripada jawapan saya yang terakhir ini adalah lelaki yang telah berkahwin wajib untuk menafkahi isterinya. Adapun mertua tidak termasuk dalam tanggungjawab wajib menantunya. Dengan demikian, Islam tidak membenarkan seorang isteri mengambil harta suaminya kemudian diberikan kepada orang tuanya. Tak boleh. Isteri ambil harta lelaki untuk diberikan kepada orang tua kecuali dengan izin serta keredaan suami. Jadi siapa yang wajib menafkahi mertua ni? Menafkahi mertua yang kurang mampu atau tidak mampu lagi memenuhi keperluan hariannya atau telah uzur tua adalah kewajipan anak lelakinya. Sekiranya seorang isteri memiliki harta peribadi bukan harta suami dan harta tersebut melebihi keperluannya, maka bernilai pahala bagi isteri tadi jika dia menafkahi kedua orang tuanya yang fakir. Secara umum, menafkahi kedua orang tua adalah kewajipan anak-anaknya. Perkara itu merupakan bentuk bakti kepada orang tua. Ibnu Muzib berkata, telah sepakat ahli ilmu bahawa nafkah kedua orang tua yang fakir, yang tidak memiliki penghasilan dan tidak memiliki harta adalah sebuah kewajipan pada harta seorang anak. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebaik-baik makanan yang dimakan oleh seseorang adalah dari hasil usahanya dan sesungguhnya anaknya adalah sebahagian dari hasil usahanya. Hadis riwayat Abu Daud. Para ulama berpendapat bahawa hadis ini menerangkan bahawa orang tua memiliki hak atas harta anaknya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syarak. Pada asalnya menantu lelaki tak wajib menafkahkan mertua. Hanya merupakan suatu yang baik. Perkara ini hanya perkara jika suami memberikan nafkah kepada mertua. Ini adalah perkara yang baik, suatu yang baik dan mendatangkan pahala serta keberkatan jika menantu lelaki mengizinkan isteri menggunakan lebihan harta darinya untuk menggunakan harta tersebut diberikan kepada orang tuanya. Lebih-lebih lagi jika mertuanya tadi dalam keadaan sukar mencari nafkah. Di penutup daripada pembentangan saya hari ini, begitulah perkahwinan merupakan penyatuan dua keluarga yang memiliki latar belakang yang berbeza. Kerana itu diperlukan usaha keras agar kehidupan keluarga kita dan pasangan berlangsung dengan harmoni. Semua akan terwujud dengan baik jika semua pihak menjadikan syariat Islam sebagai pijakan atau pegangan dalam menjalani amalan kehidupan kita sepanjang hari selamanya. Lebih-lebih lagi pihak yang paling dekat dengan hubungan anak ni, hubungan dalam keluarga ni, iaitu mertua dan menantu. Semoga dengan memahami aturan Islam terkait perkara ini akan terjalin hubungan yang baik, harmoni dan terjalin hubungan ini dengan penuh keberkatan di antara dua keluarga besar. Semoga penerangan saya pada hari ini memberi keterangan yang jelas dan dapat kita sama-sama amalkan dalam kehidupan harian kita sehingga ke akhirat kelak. Itu saja daripada saya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.